Nasib yang melanda menunggang badan direda bersendirian, bagaikan jam berpulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penonton dapat ikuti rancangan Sentang-tang pada hari ini sebagai hari Jumaat. Penonton dapat ikuti rancangan kita pada jam kedua sampai jam kedua setengah. Maka hari ini penonton dapat ikuti dalam bacakan khutbah pada setiap hari Jumaat. Kita dapat rakaman rancangan kita di masjid Kedai Baru di Jalan sini. Maka pada hari ini tajuk apa dia dan juga ustaz mana nak bagi baca khutbah kita hari ini, boleh ikuti bersama dalam rancangan Sentang-tang pada hari ini. Jam berpulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwatul kiram, usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jal la'allakum turhamun. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saya pada hari ini berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada sidang Jumaat yang dihormati sekalian, semoga sama-sama kita pakat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini satu takrif. Dulu saya pernah ayat dah satu takrif yang di antara Ubay bin Ka'ab dengan Umar Ibn Khattab. Hari ini kita mari tahu pula mengenai dengan arti takwa yang dibawa oleh Abdullah ibn Mas'ud. Makna takwa dalam ayat kata ittaqullaha haqqa tuqatih, Ibnu Katsir dalam tafsir dia bawa mari pendapat salah satu daripada hak saya nak ayat ini ialah pendapat Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Pendapat Abdullah bin Ibnu Mas'ud mengenai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ini ialah seorang manusia selalu sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti taat. Mengikut Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dan yang keduanya, bahawasanya seorang manusia ni selalu dalam hidup dia ni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang hidup dia ni dia tidak deraka pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang keduanya, bahawa dia selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Tuhan dan selalu tak lupa kepada Tuhan. Khususnya ketika dia nak melakukan sesuatu perkara, nak amalkan satu-satu perkara, nak buat kerja apa-apa kerja buat, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Dan yang ketiganya, seorang manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak pandai kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syukur Tuhan.
Selalu syukur pada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan bui hak dia nak pun alhamdulillah. Allahu akbar, Tuhan lah yang maha kuasa, Tuhan lah yang besar, maha besar, beri hak aku nak ni. Kalau Tuhan tak bui hak dia nak pun alhamdulillah ala kulli hal, semua benda tu adalah Allah Subhanahu wa taala semua yang menentukan. Fala yakfur. Dan pula seorang ini tak pandai kufur. Nah, tak pandai engkar, tak pandai participate Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada dia, maka dia selalu buat. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kata, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah." Nah, Tuhan kata tidak adalah bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala qadakan kepada dia ni dan diqadakan ke atas dia ni oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran akan satu pekerjaan, dia tidak ada jalan pilih dah bagi dia. Tahu dah kata ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Tahu dah kata ini adalah perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang itu tidak ada jalan pilih lagi. Nah, tidak ada jalan pilih. Kata masuk dengan perasaan kita dan tak masuk dengan perasaan kita. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita hari ini masih berada lagi dalam satu masa yang kita anggap kata akhir sangat dah dunia ni. Nah, akhir dah dunia ni kemungkinan bila masa pun kita kena buat persiapan. Bahawasanya bila dunia ni akan diperakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan nak buat wisuk dunia ni bila-bila, kita sedia dan kita yakin bahawasanya kalau Tuhan berlakukan kiamat pada hari ni, berlakukan kiamat pada esok hari, nah, kita yakin bahawasanya kita akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dak berlaku kiamat dah lah ni. Berlaku negara tu, berlaku ni negara ni. Akhir sekali berlaku di Jepun. Allah Subhanahu wa taala dok kutip perlakukan kiamat ni negeri-negeri yang sikit sangat yang diduduki oleh orang Islam. Tujuan Allah Subhanahu wa taalanya nak kita orang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ni dia balik tubuh kita. Kalau hari ni kita masih duk joli, kita tengok saudara kita hak kena tsunami, kita tengok hak saudara kita kena ribut, kena tufan tu habis. Nah, hancur lebur, maka kita bangat-bangat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita bahawasanya kita ni ialah umat yang satu. Kita ni sah ya. Tuhan kata inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Suratul Anbiya ayat yang ke-30, ayat yang ke-92. Tuhan kata sesungguhnya ini umat kamu semua ni ummatan wahidah, ialah umat yang satu. Bukan dua dak, bukan kelum tu, bukan kelum ni dak. Nah, bukan puak tu, bukan puak ni dak. Nah, bahkan satu. Apabila kita dah tahu dah satu tugas dan nanti kita yang kita kena buat hari ni, Tuhan perintah kepada kita, kata wa ana rabbukum fa'budun. Aku adalah Tuhan kepadamu. Aku adalah Tuhan kepadamu, fa'budun, maka hendaklah kamu semua ni beribadat kepada aku. Tuhan larang putus supaya kita ni tidak beribadat kepada manusia khususnya. Dan supaya kita ni tidak beribadat kepada benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah pun ada zahir pula selain daripada kalau Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dia kata orang yang pernah mengaku kata dia Tuhan pernah ada dulu dalam dunia ni, iaitu Firaun laknatullah alaihi. Firaun ni pernah dakwa kata ana rabbukumul a'la. Ketika dia perintah rakyat dia suruh buat sesuatu, nah dia kata ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dah sudah ternyata bahawasanya ada juga manusia yang mengangkat dirinya ke peringkat ketuhanan, ke peringkat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok berita yang berlaku baru-baru ni di dunia ni, ada yang manusia kata siapa-siapa yang tak say turut aku duduk dalam negeri aku ni dipersilakan tubik daripada negeri yang aku duduk merintah ni, iaitu pemerintahan yang berada di Libya sekarang bernama kata Muammar Gaddafi. Walaupun ada setengah-setengah orang Islam yang menganggapkan Muammar Gaddafi ni adalah bapa revolusi kepada Islam.
Nah, tapi pada hakikatnya dia sekarang telah mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan angkat diri dia ni sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Kita tetap kena beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang keduanya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah fa ana fattakun wa ana rabbukum fattakun. Tuhan kata pula, mung semua ni ada umat yang satu. Tak ada pecah dua, tak ada pecah tiga dak. Wa ana rabbukum fattakun, dan kepada aku sahaja aja hendaklah kamu takwa. Nah, kamu nak ingatlah kepada aku. Kalau kamu nak gapo dia saat ni, mu nak taat kepada aku, mu tak deraka kat aku, mu zikir kat aku, mu tak lupakan aku. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sedang jemaah yang dihormati sekalian, jangan pada hari ini kita kira benda hak kecil-kecil jadi benda yang besar. Kita balik. Kita balik dunia yang kita duduk ni, kita balik sendiri. Kita balik sendiri dunia kita. Setengah daripadanya, seorang ayat kata kita ni yang duk berlaku di tempat kita hari ni, di kampung masjid kita ni dan di masjid-masjid lain lagi ni, kita perangai kita ni, kita ambil tak kena pada tempat. Dan kita tak, nanti tanggungjawab hak kita ni tidak kena sangat pada tempat. Kadang-kadang kita hidup kelahi sama saudara kita hak Tuhan raya kata ummatun wahidah ni kerana kita tak tahu. Kelahi benda sama-sama tak tahu. Orang-orang tu pun tak tahu, seorang ni pun tak tahu. Nah, kenapa kita kelahi boleh? Oleh kerana tu saya nak beri ingat pada hari ni kata kita kena pakat kira kita ni tahu, dan insya-Allah taala kita tidak akan belaga dan kita tidak akan kelahi. Dalam Islam ni selisih tak apa. Selisih tak apa dalam Islam. Kita lalu jalan salah, kita duduk sebelah kanan, dia duduk sebelah kiri, selisih lagi, tak ada apa-apa. Tapi belaga tak boleh. Satu kali yang saya nak bawa cerita di hari ini ialah cerita yang pernah berlaku apa dia ni kepada seorang pendakwah kita ni, iaitu yang berlaku kepada tubuh Al-Imam Asy-Syahid. Dia keluar pergi nak berdakwah di satu kampung. Apabila dia disapa di satu kampung dahnya, dia pergi nak semaya di satu masjid. Pergi nak semaya di satu masjid, apabila orang bedah dia pergi. Dia pergi nak tunggu semaya, didapati apabila sapa waktu qomat, maka qomatlah satu kaum. Nah, qomatlah satu kaum, maka pakak bangunlah. Naik seorang tu imam semaya. Allahu akbar, makmum ku Allahu akbar, semaya. Habis. Dan satu puak lagi, satu kaum lagi ni duduk luar. Tak masuk semaya. Nak masuk semaya. Duduk nanti luar. Sebab kita tahu belakang dah bahawasanya dalam satu masjid ni. Dalam satu masjid ni, nak ada tu imam, dua orang tu imam dalam masa tu lah tak boleh. Ada tu imam dah seorang walaupun dia duduk belakang tu. Kita tengok dia tak akan piyah dia tu imam. Kita mari kita serbai cukup molek, kita mari buat imam pula sini tak boleh. Haram. Orang panggil kata orang ni orang borak. Orang deraka kepada imam yang telah ada. Kalau kita rasa kata tak dapat nak telek apa dia jadi tu imam, kita tunggu. Nanti tunggu dia assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Kita qomat sini, kita best semula. Kita semaya semula. Nak buat lenung ghairil maghdubi alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh sama sekali. Ittifaq di antara ulama. Sejak ni banyak benar. Kadang-kadang saya kena mari duk tunggu. Kata minta lah kalau rasa tak puas hati dengan dia tu imam tu, nampak dia pakai baju tak molek sikit, nanti dia sudah lepas tu buat imam lain. Nabi SAW beberapa kali sahabat tanya dia, "Hei Nabi, boleh tak turut semaya demo tu?" Nabi jawab kata, "Semayalah turut belakang orang yang semaya hadap kiblat." Dia semaya hadap kiblat sudah. Kita ni duk gaduh buku halus-halus. Kalau kita ni biasa tak baca usolli, tu imam tu baca usolli, tak semaya belakang dia. Kalau kita tak baca usolli pula, tu imam tu baca usolli, semaya belakang dia. Benda sikit-sikit, benda kecil-kecil. Imam kita klik pada Imam Hasan Al-Banna. Pergi pada satu kampung tengok satu kaum semaya, satu kaum duduk nanti luar. Kaum hak satu ni assalamualaikum, assalamualaikum. Pakat tu baik pergi. Satu kaum hak duduk luar saat ni mari pula. Qomat Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu naik seorang tu imam, makmum ku turut. Tu imam Allahu akbar, makmum ku turut Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Buku apa? Buku hak semaya dulu saat ni pun tak erti, hak semaya duduk nanti semaya yang kedua tu pak erti. Kedua-dua ni sudah semaya. Al-Imam Asy-Syahid panggil kata, "Ya fulan, buat apa boleh buat mung di sini ni semaya di satu masjid. Satu waktu ni dua imam, dua puak ni.
Jawab di kaum hak sudah dulu saat ni rakyat kata, tak ada erah lah. Syekh, puak kita sini ni duk balah buku komak tak suka. Nah, boh yang kedua saya sudah tu baik pula. Imam Asy-Syahid tanya pula. Gana puak mu ni? Saat ni tadi orang duk semaya, kata puak mu tak semaya, boh sudah puak dia semaya, mu masuk semaya. Dia kata minta maaf Syekh, sebab puak kita sini ni komak tak suka. Nah, jawabnya kedua-dua tu tak erti kedua. Hak semaya dulu tadi ni, ya komak pesen bila. Masyhur di sisi mazhab kita Imam Syafi'i ni. Komak pesen bila. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Tu komak pesen bila. Boleh? Nah, satu laginya komak yang masyhur di sisi Imam Abu Hanifah. Seperti mana saudara kita di Mekah duk komak lah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Nah, dua-dua supaya alfabet. Tu orang panggil komak Abi Mahzurah. Tapi oleh kerana sebelah lek kanan pun tak erti, sebelah lek kiri pun tak erti, dia buat menjadi satu jemaah boleh dalam masjid dia. Na'udzubillah. Kita ni ummatan wahidah. Kita ni sah ya. Tak ada dua dan tidak ada tiga. Hari ni kita kena pakak kira. Nah, kita kena pakak kira. Jangan kita hidup ombok belah halus-halus dan benar besar, menjadi benar besar. Habis Imam Asy-Syahid kata, setanya hak sebelah kanan ni, bolehkah mungkin orang yang boleh buat keputusan dalam kaum hak mung ni mari jumpa dengan aku seorang? Dia kata boleh. Ketua dia. Tanya hak kiri pula, boleh ke tak mung nak ambil ketua mu mari jumpa dengan aku seorang? Orang hak boleh kata putus. Bed card. Dia ni kata gitulah. Dia kata boleh. Ada. Panggil mai kedua-dua letak masa sudah siap dah. Imam Asy-Syahid tanya lek kanan kata, betulkah di sini aku dengar kata puak mung semaya dua jemaah dua kali ni kerana komak tak serupa? Lek ni kata, ya, betul ya Syekh. Tanya lek ni pula, lek ni kata, ya betul ya Syekh. Maka Syekh Al-Imam Asy-Syahid kata, alhamdulillah ittafaqna. Nah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita telah tolong boleh dah. Kata benda tu lah. Nah, tak ada kelahi kata tok imam tu baca Fatihah tak kena aku tak saya semaya, tak ada. Nah, kata komak tak serupa. Jadi, tanya pula yang kedua. Apakah hukum kita dalam satu masyarakat, dalam satu sangkum ni kelahi balah? Gapo hukum? Mung tak leh dengan aku tak leh dengan mung. Pergi makan nasi, mau orang panggil makan nasi, nampak orang tu ada dah, orang ni tak masuk dah, hidas sekali. Demo ni pula pergi, nampak demo tu naik dulu, aku tak pergi dah, kalau jemput demo tu, pakai demo tu lah. Nah, tu orang panggil kata, hukum satu ni, Syekh Al-Imam Asy-Syahid, satu, pergi ke mahkamah ni. Nah, tanya lek ni jawab kata wajib. Tanya sebelah ni jawab kata wajib. Alhamdulillah ittafaqna, dua. Tanya pula dengan rekahnya soalan yang ketiga. Apa hukum pecah belah ni? Nya jumpa selisih pun tak bui salah. Kadang-kadang kawan ni bui salah, hak tu tak jawab salah, tak jawab saja hingga dah pergi royak ke orang kedai kopi pula saat ni dia mau tu bui salah kat aku tak nak jawab. Dia rasa kena. Nah, apakah hukum berpecah belah seperti ni? Tanya sebelah kanan royak kata haram. Tanya sebelah kiri royak kata haram. Alhamdulillah ittafaqna, Al-Imam Asy-Syahid kata. 3. Yang keempat, seterusnya Al-Imam tanya lagi. Apakah hukum komak apabila satu kaum nak semaya mana-mana fardu? Apakah hukum komak bagi satu kaum nak semaya itu? Tanya sebelah lek kanan royak kata sunat. Tanya sebelah lek kiri royak kata sunat. Alhamdulillah ittafaqna. Al-Imam Asy-Syahid tanya lagi, boleh ke tak demi kita nak menegakkan satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib iaitu bersatu, dan demi nak tinggalkan benda yang haram iaitu secara pecah belah ni, kelahi mungku ni, kita tinggal benda sunat. Tak sawak. Sebab benda sunat, siapa dia buat benda sunat boleh pahala. Kalau tak buat tak ada apa-apa. Tapi kalau siapa kelahi berdosa. Nah, siapa tak bersatu berdosa. Maka lek ni pejang. Jadi kampung tu sama-sama hati lembut, mari bersatu klik semula. Pada akhirnya boleh semaya dengan satu jemaah, alhamdulillah, dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, itulah apa dia benda-benda yang saya nak beri ingat pada hari ini. Benda sikit-sikit ya. Kita tak usah buat jadi perkara besar lah. Nah, sidang jemaah yang dihormati sekalian, satu lagi buat kita nak balas juga, berdoa lepas semaya ni. Saya bukan mari nak royak hukum doa ni. Nah, berdoa lepas semaya. Buat kita buat jadi kelahi boleh. Satu kaum berdoa, satu kaum tak berdoa. Nah, satu kaum ni akad tangan, satu kaum tak akad tangan. Tak ada apa, boleh berlaku. Nah, boleh berlaku. Kita jangan buat pelik. Jangan buat pelik. Satu kali saya nak ayat satu hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah ni
Riwayat kata qila ya Rasulullah, ada orang sahabat mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma' ya Rasulullah. Tanya Rasulullah, kata doa lah mana Rasulullah yang paling didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan paling dengar doa ni, doa belah mana ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata jawfal lail al-akhir. Doa yang seorang hamba ni berdoa di akhir waktu malam. Nah, di akhir waktu malam pukul 3 dia bangun untuk munajat Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. So, nah, waktu tu so doa sangat-sangat Allah Subhanahu wa taala mustajab doa dia. Yang keduanya Nabi kata duburis salah al-maktubah. Doa yang mengiringi semaya fardu. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Tirmizi kata hadis ni sahih. Nah, Tirmizi kata hadis ni sahih. Oleh kerana tu kita tak ada nak balas lah. Bagi orang nak berdoa kena dia pakai hadis ni. Lepas tu bagi saudara kita, dan saya yakin kata puak kita ni berdoa belaka. Cumanya akad tangan tak akad tangan, jemaah biasa tak jemaah tu ya. Nah, kalau kita tak puas hati dengan orang hak tak jemaah berdoa tu, cari hadis pun tak ada juga. Nah, kata zaman Nabi tu Nabi dia berdoa ayat di belakang pakai amin amin tak ada juga. Nah, jadi oleh kerana saya nak ayat kata lon ini kita pakat-pakatlah. Kita buat amal dari satu masjid kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Nah, dia selera buatlah tu, dia ngajilah tu, dia rasa kemaslah tu, dia buat hak tu. Nah, tak ada pelik apa je. Kita jangan meriduk meriduk balah, meriduk kelahi dan sebagainya. Saudara sedang jemaah yang dihormati sekalian. Saya ada baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, satu cerita. Cerita ni katanya sahih daripada Abdullah bin Ibnu Umar bahawasanya sa'alahu rajulun, ada seorang laki-laki mi chai kon ning. Nah, gi tanya ahli Iraq. Nah, gi tanya apa dia? Rajulun ni min ahli Iraq, daripada orang Iraq. Nah, orang Iraq. Dia tanya apa dia? An damil ba'udah. Dia tanya mengenai darah nyamuk. Bisa tengok darah nyamuk. Darah nyamuk ketik kita tak apa-apa lekat kain kita. Nah, orang Iraq ni ditanya seorang ulama mengenai darah nyamuk iza asaba thawb, yakni yusalli fihi amla. Darah nyamuk lekat kain sikit tu, boleh buat semaya ke tak boleh buat semaya? Sah ke tak sah buat semaya? Nah, darah nyamuk ni benda sikit sangat ya. Nah, benda sikit ya darah nyamuk ni. Nah, faqala Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar jawab katakan, dia kata unzuru ila ahli al-Iraq qatalu ibnu bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni al-Husain wa hum yas'aluna an damil ba'udah. Ni ada tercatat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata cuba mu tengok ramai-ramai ni kepada orang Iraq ni, masya-Allah perangai dia. Nah, gapo dia perangai dia? Dia bunuh cucu Nabi. Qatalu ibnu bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bunuh cucu Nabi. Cucu Nabi dia bunuh senang-senang Saidina Husain. Nah, Saidina Husain dia bunuh mati free-free. Dia berasa kata tak salah apa. Tapi dia mari tanya mengenai darah nyamuk yang sikit yang duduk di kain dia. Sebenarnya kena cara hukum yang dia bunuh Saidina Husain tu apa hukum? Dia tak patut mari tanya darah nyamuk yang duduk di kain dia tu. Oleh kerana apabila kita ni tak reti dan apabila kita ni kurang dalam pengajaran kita hak tu tak ada lah, kita kena tot puak kita sendiri, tot pada saya ni lah. Nah, dan tot kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ni, kenapakah kita duk buat supaya masyarakat kita jadi sedemikian. Jadi gitu, jadi gini. Ni berpunca daripada ni lah. Nah, di antara orang-orang yang agak kata mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, itulah saudara sidang jemaah yang dihormati sekalian, sikit sebanyak hari ini insya-Allah taala semoga beri faedah kepada kita dalam kita nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, an iqamatuddin. Nah, di di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, nah kita kena carilah benda-benda yang agak kata memberi faedah kepada kita dan perkara yang akan tidak menghancurkan dalam hidup kita, dan kita insya-Allah satu hari kita akan hidup bersatu dan kita tidak ada perasaan di antara satu sama lain. Nah, dan kita sedarlah bahawasanya perselisihan pendapat itu adalah tidak menjadi kesalahan dalam agama, tapi yang menyalahi dalam tidak bersatu itu adalah menjadi satu kesalahan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad.
Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم قومنا إذا وجدنا وإنا إذا استقمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأقيموا الصلاة. Jamar pulang senja, atas sayapnya tetap terbang jua. Itulah semua daripada penjaga daripada baca khutbah kita di hari ini supaya kita dapat ditahu bersama dan juga dapat kita diamalkan dalam hari hidup kita, dan juga satu daripada pengajaran yang kita dapat ditahu dan juga dapat diguna. Maka semua itu daripada ustaz yang dapat baca khutbah kita dapat mengerti, dan juga hari inilah sebagai hari Jumaat yang satu hari yang sangat bahagia sebesar segala hari daripada seminggu itu. Maka masa pun kita sudah habis pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direda bersendirian.